This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Dan episod ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinamas Auto untuk mendapatkan jentera berat ataupun ringan, kereta-kereta terpakai yang sudah dimolekkan semula. Boleh kontak mereka di Kinamas Auto Beaufort. Jadi mau jentera-jentera molek ni, ya, hubungi mereka di talian 016-803-2368. Yep. 016-803-2368. Ada yang English punya listeners? Okay, call them at 016-803-2368. I repeat, 016-203-2368. And of course, Chinese listeners? 你们可以打电话去016-803-2368 016-803-2368. Yeah. And of course, follow them all their social media, Kinamas Auto on Facebook and also Instagram, right? Yes, sir. Now let's on to the show. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan kita masih lagi bersama di episod season 8, episod yang kelima bersama dengan Komando, ex-veteran, the veteran of kita punya Malaysian Army Forces. Bersama dengan Tuan Gani. Ya, Tuan Gani, ceritanya kita sudah angkat sumpah tadi. Kita mau tahu cerita perjalanan selepas itu, Tuan. Macam mana Tuan memulakan tapak dan orang bilang berkawan dengan orang-orang di dalam camp Lokawi itu. Dia sebenarnya kita lepas angkat sumpah tu kan, kita di camp Lokawi tu kita tidak tempatkan lama sangat. Okey. Sebab kita mau dikumpulkan di Port Dickson. Untuk menjalani Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan. Menjalani apa ni, latihan ketenteraan selama 6 bulan. Tuan flew there lah. Pergi terbang sana lah. Atau macam mana? Kita masa tu bukan naik kapal terbang lah. Bukan naik belon. Sik lagi naik belon ke? Sik naik belon masa tu. So naik ferry. Kita masa tu naik ferry. 90s still ferry, still got ferry. They call it ferry Malaysia atau apa? Kita masa tu bukan ferry Malaysia. Ferry kita Nusa Pejuang. Wah. Tentera punya. Ya, Nusa Pejuang. Wah. Dia ada MOU dengan tentera lah. Okay. So bila kita berapa lama naik ferry, Tuan? Kita ada seronok cerita dia pengalaman naik kapal ni, ada cerita dia lain lah. Okay. Boleh cerita. Ini pertama kali juga naik kapal kan. Yalah. Jadi dia punya perjalanan tu daripada Lokawi, ingat kita terus pergi Port Dickson. Enggak lagi. Kita rupanya naik daripada pelabuhan Kota Kinabalu, kita pergi Pelabuhan Kuching lagi. Pelabuhan Kuching. Berapa lama ke Kuching masa tu? Kuching ferry ni slow ni. Dia slow pun dalam 1 hari kita sampai di Kuching lah. Itu bukan slow, itu laju. Dia punya apa ni, 1 hari 1 kita 24 hours lah. 24 hours lah. Tapi rupanya sampai di Kuching tu kita tak turun pula. Kita still di dalam apa ni, dalam kapal tu. Dalam kapal lah. Kita tunggu apa ni, kawan-kawan kita di sana pula naik. Sana naik pula. Berapa lama transitnya tu di situ? Dia transit. Ada berhari juga kah atau dah macam sampai? Sampai jugalah. Sampai jugalah. Lebih kurang apa ni, half a day lah. Lepas kita orang naik semua, kita pun belayar lagi. Lepas tu saya ingat lagi lah. Rupanya ingat kita
Yalah, masa tu kan kita pun belum sampai Yalah. ke dunia sebelah Betul, sana kan. Ingat betul. kita rupanya daripada Sabah, Sarawak tu kita terus pergi Port Dickson. Port Dickson. Tidak juga. Rupanya kita pergi limpas itu pulau Singapura lagi. Wah. Pergi Singapura lagi. Singapura. Rupanya yalah kan. Bila melalui situ kan, nampak sebab dia limpas ni dia sangat melampu kan. Lampu marak semua, terang. Lepas tu dia nak kapal tu pun nak sampai di Port Dickson. Dia berhenti di Johor aja. Oh, so dia memang turun di situ lah. Last destination dia di sana. Okay. Lepas tu lepas kami turun, kami disuruh naik itu truk pula. Okay. Baru naik truk. Baru naik truk. Ini truk askar sudah lah. Truk askar lah. Sebab sudah angkat sumbang kan. Oh iyalah. So eligible lah untuk naik truk. Okay. Lepas tu ingat daripada Johor tu kita pergi Port Dickson naik truk. Rupanya sampai kita diantar pergi stesen kereta api. Sambung lagi daripada kereta api Tanah Melayu. Kereta api Tanah Melayu. KTM. KTM. Sekejap tuan, kita mau tanya masa daripada Kuching tu, 24 jam ke ke Sarawak. Sarawak pergi yang limpas Singapura pergi Johor tu berapa lama? Itu Sarawak tu kan. Lama ni ya. Memang lama. Ada kawan saya, dia pergi beli kuaci. Okey. Kuaci tu banyak sangat lah. Ingat dia punya pun kalau yang ini macam berkarung guni kecil tu kan. Itu dia beli. Itu dia beli. Kami makan yang kuaci tu. Satu guni tu sampai habis. Belum sampai-sampai dan pun. sampai lagi. Wih, berapa kilo tu? Wah. So macam mana dia punya keadaan ferry dia, kapal dia tu? Dia ada bilik-bilik. Dia ada bilik-bilik di bawah tu. Ada tempat tidur lah. Ada tempat tidur. Okey. Kira bunker lah atas bawah dah begitu. Atas bawah lah. Ada aircon. Tiada lah dulu apa dia kalau kalau ikut panas kan, panas paksa kita keluar dari bilik. Kalau sejuk pula. Sejuk pula. Bau bahan ada pun lain. bermalam-malam kah sampai? Dia saya ingat saya lah. Ingat kita bermalam ada 2 malam dalam so kapal. dalam 3 hari 2 malam lah. 3 hari 2 malam lah sampai kurang macam tu lah. Kurang gitu. Wah, krem. Dia lepas tu yang baik dia tu kan. Kita tidak merasa mabuk laut lah. Okey, dia semua dalam keadaan steady lah masa. Steady lah, yalah. Sudah terpilih, sudah mana boleh mabuk kalau baru. Kita kan terpilih. Baru di air sudah mabuk, macam mana? Belum tuak Sekali itu selection proses dia. Tidaklah. So tuan sampai sana naik truk, lepas tu kereta api Tanah Melayu lagi pula untuk pergi Negeri Sembilan. Kita naik kereta api daripada Johor baru tu. Okey. Ke Negeri Sembilan. Lepas tu sampai sana kita akan turun naik truk lagi. Kamu naik truk lagi. Dan itu terus pergi ke ke Port Dickson. Camp Port Dickson lah. Camp Port Dickson. Di situ pun rupanya kita ingat masa tu kita akan semua berkampung di Port Dickson selama 6 bulan. Rupanya ada lagi dia punya tempat-tempat lain. Okey. Dia ada 2 tempat lagi. Satu khas dia tu di Port Dickson lah. Okey. Satu tu di sebelah jiran dengan Port Dickson lah di Segenting. Jadi still masih kawasan Negeri Sembilan lah. Satu lagi dia pergi Melaka. Oh ya, sebab jiran dia sebelah saja kan. Jadi alhamdulillah saya ni rasa semua bukan kami Port Dickson ni sekejap je transit. And then bila kami sudah di bagi-bagi. Okey. Sebab dia yang untuk kita menjalani latihan ini kita ada satu istilah dia company. Ya company betul. Company dia daripada A sampailah masa itu dengan sampai H. Okey. H. Jadi H Company. Macam saya I Company. Alright. I Company. Jadi I Company, I J K tu semua kena pergi Melaka lah. Okey. Melaka. So tuan punya pergi Melaka. Saya di Melaka.
Oh. So training dia tu bermula di situ. Training untuk bermula dari 6 bulan tu adalah di sana lah. negeri Melaka lah. Wah. Di Melaka. Oh, tu kira macam basic training lah. Itu basic training. Sebelum kita sebelum kita diserapkan kepada unit sebenar dalam tentera darat. Tentera darat. Wah. Oh, boleh tanya perjalanan dia. I think macam sebab kita ada bercerita dengan Johan juga macam mana deployment dia di Iraq dan juga di Kuwait dan dia tidak pegang rank apa-apa tapi dia sempat pegang staff sergeant. Dan kita tahu juga macam mana dia lebih kurang sama 6 bulan apa semua training dia pun dia kena pergi sini ke sana ke Texas apa semua kan. Yup. So quite almost the same dan pakai company juga. I think sampai sekarang masih pakai company sebenarnya. Tidak tahu kalau tentera kita sekarang masih pakai Dia still juga masih kan? still pakai company Sebab juga. American punya Army Forces pun masih pakai company, dia pakai company juga. Edge company, A company. Ya cuma cuma company ni dia tidak menyeluruh lah. Ada dia tengok base kepada pasukan. Oh, okay. Ada yang tidak guna company. Dia tidak guna macam macam yang pasukan special forces dia tidak pakai company. Cuma dia pakai squadron. 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 Wow. Oh, dia bukan macam yang kalau company berapa orang, kalau squadron berapa orang. Oh, bukan gitulah. Dia punya tu lebih kurang dia punya jumlah keanggotaan tapi mungkin Panggilan dia berbeza. Oh, I see. Special Forces dia pakai squadron gitu, squadron. So kalau macam tuan punya ni dia pakai company begitu. Mungkin Navy lain lagi kan, Naval lain lagi panggilan. Mungkin lah, we don't know, probably. Oh. Wah, kira biasa. Jadi apa training yang masa 6 bulan tu? 6 bulan tu, kawat kaki kah? Semasa 6 bulan itu semua kita akan akan diajar tentang asas ketenteraan. Kawat itu sudah semestinya. Okey. Kawat itu sudah semestinya. Setiap hari lah kawat Setiap dia tidak juga. Dia ada part dia. Dia macam di kawat ini di akhir latihan lah. Okey. Sebab dia bila dia dia kesenambungan. Oh, okey. Bila dia latihan kawat, dia akan terus pergi untuk dia punya tamat latihan. Oh, okey. Masa tu rekrut lah. Rekrut. Macam sekarang ni dia sudah panggil dia berbeza kan, panggilan sudah peredaran zaman kan. Dia panggil prajurit muda pula. Prajurit muda pula. Dulu rekrut. Wah ya. Bunyi itu baru kan? Rekrut. Bunyi whistle rekrut. Sekarang ni dia PM Perdana Menteri. Prajurit muda. Ya sama dia PM. Kamu ingat tuan kan ni komando nak buat lawak ke? Kan saya mau tanya, sepanjang 6 bulan tu ada orang yang berhenti ke? Ada yang kira saya nak mampu sudah ni. Dia bukan berhenti. Iyalah, satu mungkin dia tidak menunjukkan dia punya kemahuan tu, kesungguhan. Bukan kesungguhan untuk meneruskan. Mungkin dia tak tunjuk, cuma hilang minat atau dia tunjukkan dia punya macam begitu kiasan-kiasan bah. Okey. Dia sebenarnya dia tak boleh mampu sudah, tapi begitu. dia begitu. Alah, saya sakit lah ini tak boleh. Ada juga lah. Manja sudah keluar lah. Ada juga lah dia punya tu. So ada yang memang ada yang berhenti. Memang ada yang dia yalah sebab dia dalam penilaian. Sebab untuk memang yang 6 bulan ni pun untuk menilai. Prestasi kita. Walaupun kita sudah angkat sumpah, tapi dia masih dalam penilaian selama 6 bulan. Jadi bila prestasi tidak mencapai ke tahap yang dikehendaki, memang di-reject lah. Reject lah. Ada yang rindu keluarga kah? Sampai tidak mau teruskan. Dia ada juga, cuma kebanyakan yang dia berhenti itu kan, dia bukan disebabkan keluarga lah. Tapi lebih kepada daya tahan fizikal sendiri. Sebab 6 bulan ni pun payah jugalah. Walaupun orang tengok senang je. Tetapi dulu yang waktu kita kan, kita mula-mula ujian kelayakan tu yang push up tu kan, itu macam tiada. Dia sikit dia bagi. Bila sudah angkat sumpah di latihan tu, dia angka dia mau 4 sudah. Wah. Banyak. Itu yang besok kena lagi angka 4 dia. Angka 4 Wow. Gila lah. Tapi yalah, itu psycho je lah. Kalau kita di rational lah kan. Rational ni
tidak ada yang mampu dia buat beribu-ribu juga Yalah. push up tu. Tidak ada. Cuma Yalah. itu psycho daripada Zulati. Tengok kita punya apa ni kesungguhan Ya, dia dan mau ketahanan kita lah. Gemar. Ya, semangat kita lah kan, semangat. Iya. Saya mau tanya tuan, dari segi fizikal lah, saya rasa mental yang paling banyak kena torture. Saya rasa because sebenarnya dia mau tengok kau punya mentality. Kadang-kadang mental kita yang menjatuhkan fizikal kita tau. Ya. Dari mana-mana segi lah, bukan dari segi askar juga, kesukanan kah, dari segi apapun lah, idea kah, blog kah, writing kah, whatever kerja kind of kah. genre, Ya. apapun kau bidang, kadang-kadang mental ni yang hantam kau punya fizikal. Yeah. Because of, sedangkan fizikal kau boleh sebenarnya, boleh. Ya, nak boleh ni. Nak boleh. Quit. Ya, dia jadi manja. So tell us bro, Tuan Gani, macam mana, apa yang training dia yang sebenarnya yang paling susah masa tu? Dia sebenarnya dalam tempoh 6 bulan ini kan, kita punya training tu orang beritahu tidaklah terlampau hard sangat lah. Okay. Cuma dia basic je. Basic dia punya training. Lepas tu bila dia lepas 6 bulan itu, dia telah masuk ke unit masing-masing. Company dia punya unit yang tempat dia melapor tu. Okay. Di situ baru dia akan Spesifik training. spesifik dia punya training tu. Okay. Dia akan tahulah perbezaan. Okay. Perbezaan training 6 bulan tu dengan di company tu dia ada beza dia lah. Dia ada beza dia. Dia sebab itu ini asas. Lepas tu bila masuk itu dia mesti ada kelainan dia. Jadi betul lah yang tadi tu mental itu adalah segala-galanya. Dalam mental. Kita kuat macam mana pun kalau mental kita kurang kan, dia mengganggu juga. Mengganggu kan? Mental koyak. Itu mental koyak. Mental koyak. Dia benar. So ceritanya apabila sudah 6 bulan training tu, saya percaya mungkin ragging dia memang we can imagine lah, you know, usually military kan punya masuk lumpur, bawa dawai and everything. Lepas tu ada panjat and turun. Lepas tu kena hantar di hutan, probably we don't know. And then bagi kompas. Lepas tu kau kena belajar kompas. Lepas tu kau kena kasih bermalam, we don't know. Semua itu ada. Ada kata tuan? Ya, dalam selama 6 bulan tu semua benda-benda ni kita lakukan. Kita lalui semuanya. Jadi yalah, itu pun dalam 6 bulan ialah tadi basic kan. Bila kita diberi tugasan begitu oleh kita punya instructor kan. Kita buat bila ada kita kekurangan, still dorang akan bimbing kita lagi lah. Bimbing. Tapi macam bro Kado begitu tadi. Itu lumpur, panjat tu itu macam makan nasi Itu lah. biasa lah. Itu biasa sudah. Itu sudah biasa dah. Itu katakan tentera aja, itu benda tu memang harian, lumrah lah. Dia kalau tidak ada itu ajaib. Itu ajaib bin hairan. Kalau tidak ada. Tuan Gani, saya mau tanya, macam mana kedudukan zaman itulah 90s, the early 90s, macam mana physical of kita, tempat tinggal kamu, adakah dia bunker ataupun dia macam mana, kemah kah ataupun ada bilik, macam mana tempat tinggal kamu? Barek kamu macam mana? Itu yang selama 6 bulan tu kita ditempatkan dalam barek lah. Okey, so makanan dia okey semua macam mana? Makanan dia masa itu kita tentera dia sediakan tukang masak. Dia ada sendiri dia punya ni tukang masak. Wah, chef. Askar juga. Askar dia. Askar yang tukang masak ni lah. Okey. Memang dia punya tugas itu. Cuma makanan masa tu boleh tahan. Kira kamu cover. Boleh tahan. Kira muka Tuan Gani pun macam lain lah bila dia cakap. Boleh tahan lah dia bilang. Kira kacang panjang masak air. Sup kacang panjang. Ikan sup juga. Semua sup. Semua sup ataupun rebus-rebus. Jarang lah ayam. Itu ada juga ayam. Ada juga. Ada dia punya. Dia sekarang ni bukan memang burung puyuh lah, ayam juga lah. Ini agak-agak lah wah. Dalam askar ni kan kalau ayam, daging ini lumayan lah. Lumayan sudah. Cuma yang masa tu kan yang kita masih teringat sampai sekarang ni. Itu roti pound bah. Kenapa itu roti pound tuan? Itu roti pound tu
keras dia. Kalau kita baling anjing pun Anjing mati. Tipuan dia keras ya, lah. masa itulah kan. Jadi terpaksa rendam kopi lah. Terpaksa rendam dengan kopi. Tapi walaupun dia keras, Tapi sedap. sedap pula. Sebab lapar. mungkin dari sana yang budaya yang celup-celup kopi itu. Mungkin juga kan. Mungkin dari sana, mungkin dari Piramli. Piramli pun biasa. Wah, okay Tuan, saya mau tanya ini ultimate question lah during the time di Barak. Ini banyak berlaku yang saya baca dan apa yang penampakan saya mungkin funny, mungkin tapi saya rasa reality juga. Adakah semasa di situ kan semua lelaki? Ya. Adakah? Sudah. Adakah Sudah. orang yang berhala tuju lelaki juga di situ? Gay lah. Adakah berlaku? Pernahkah? Mungkin zaman Tuan tidak, tapi ada pernah dengarkah? Dia sebenarnya zaman saya memang tidak ada yang gila. Cuma dalam sepanjang berada dalam perkhidmatan tu berita tu adalah. Ada berita lah. Kita bukan mau memburukan apa-apa. So ini norma. Bagi saya ini norma kehidupan yang berlaku sekarang dan bukan kita bilang kita tidak mau elakkan apa-apa, tapi memang berlaku. Bilang bukan dia tentera saja. Di asrama pun ada senang-senang, di SMK pun sudah ada, yang sekolah menengah. Dan di community mana-mana lah pun ada juga sebenarnya. Sama ada dia ketara atau tidak sajalah. Itulah. So beritanya sampai di situ sajalah Tuan kan. Adalah pernah dengar juga lah mungkin. Dia ada pernah dengar lah, cuma sejauh mana kebenaran dia tu kan. Saya tahu sejauh mana kedalaman. Jadi itu AKA kabar angin. Kabar angin. Iyalah. Diharapkan kebenaran dia, kesahihannya kita tidak tahu lah. Okay. So Tuan 6 months kena deploy sudah. Sekarang kena deploy pergi unit sudah, pergi mana-mana. Cerita Tuan, macam mana Tuan boleh, apa Tuan buat next? Ni kamu kerja sudah, kira bergaji sudah lah. Di mana dia kasih station? Selepas 6 bulan tu kami pun, dia sebenarnya 6 bulan kita, dalam proses 6 bulan ini kita dibagi peluang. Setiap peserta yang 6 bulan ini rekrut ni lah kan. Dia dibagi peluang untuk memilih pasukan mana yang dia bukan pasukan, ko yang ko ni maksud dia dia punya perkhidmatan mana yang mau. Contoh dia macam kekuatan dia lah, main power dia lah, power dia yang macam kelebihan dia lah gitu kah? Yalah, macam kau bagus dalam sharpshooting kau kan. Jadi macam saya saya mau risik begitu. Bagai perisikan lah. Ya, perisikan. Tapi tidak boleh. Saya kena pergi masuk askar Melayu. Barulah boleh. Askar Melayu. Dia bilang kena masuk askar Melayu. Lepas tu bila masuk askar Melayu, tengok askar Melayu punya tugas ni kan memang dia bolehlah. Berat. Memang berat. Askar Melayu dengan ranger ni memang kerja dia masuk hutan, keluar hutan lah. Jadi lepas tu so Tuan lepas 6 bulan tu Tuan masuk pergi tengok specialty dia, Tuan kena pilih masuk pergi tentera Melayu. Dia dalam sebelum habis 6 bulan tu kan kita sudah tahu di mana kita. Lepas tu sebab dia nilai kamu di mana kelebihan kamu lah. Jadi macam saya ada fikir-fikir bila daripada ni kan askar Melayu ni kan tiba-tiba ada pula pemilihan pemilihan komando. Komando. Jadi bila di situlah. Tapi kalau sekejap Tuan, saya potong sekejap Pak. Kalau saya dinilai selepas 6 bulan kan, dia ni kuat makan nih. Jadi dia jadi chef lah. Kalau saya ni dia akan cakap kau masuk bahagian IT. Bikin kopi lah. So Tuan teruskan Tuan. Tentera Melayu masa tu, lepas tu Tuan masa tu dia buka komando punya sudah. Macam mana rekrutmen? Jadi bila ada pemilihan tu, maka kami pun tawarkan diri lah. Kami tawarkan diri. Dia sebenarnya bukan begitu dia dipaksa pergi, tidak. Sebab kami tawarkan diri, ada beberapa orang lah kawan-kawan saya daripada yang berminat tu. Kami pergi, still juga latihan dia. Dia punya ujian dia macam kita mula-mula memohon untuk masuk tentera, berlari. Cuma komando ni dia ada tambahan, dia punya latihan pemilihan tu dia kena pandai berenang. Dia mesti pandai berenang kalau komando. Nasib lagi lah.
Nasib tuan dulu di Pulau Berhala selalu berenang pergi Sadakan. Kan? Betul lah. Oh, enggak lah. Tapi memang biasa dengan Saya sebenarnya dari kampung lagi lah, kampung Selaping lagi lah. Memang Sungai Selaping ni habis lah. Memang saya pandai berenang. Berenang lah. Kira buaya takut dia. Kira buaya darat pun takut lah. Main-main. Yelah, main-main. dia, Oh, itu kelebihan dia perlu yang perlu mesti ada. dia mesti pandai okey. berenang. Sebab dia, yalah, dia komando ni semua kena ni lah. Okey. Dia kena experience. Jadi bila ni dia berlari, berenang, yang macam apa ni, heaving, push up semua kita okey lulus. Okey. Kita lulus. Kami seramai berapa orang dalam company saya tu. Company tu kami pergi 3 orang kami pergi minta. Okey, 3 orang dapat. Tiga-tiga dapat. Tiga dapat. Saya dengan Sabah ni, saya dengan budak Tenggilan. Boleh sebut nama dia tuan dapat. Nanti boleh kasih bagi sharing dia ni podcast. Dia boleh dengar. Yang Tenggilan ni Masrin bin Omar. Okey, masih kontak sama dia? Dia sekarang ni memang masih kontak lah. saling kontak lah. Okey. Sebab dia, alhamdulillah. Dia kalau kita pergi KK kan di Tenggilan. Limpas. Limpas dia. Okey. Boleh singgah-singgah kopi-kopi. Ya, boleh beli nanas sana manis. Oh, ya. Nanas madu. Oh, okey. Oh, gitu. Lagi satu Sarawak kah ataupun tadi? Lagi satu Sarawak. Sarawak kah? Sarawak ni kata silap ada tu. Sangkol lah. Oh, sini sudah lost contact lah. Kalau gini. Dia lost contact. Lost contact lah. Lagipun saya 2 tahun awal retired daripada dia lah. Dia ada muda lagi dah sikit. Dia sama umur Okey. tapi cuma beza perkhidmatan. Dia bukan dia extend dia panjang sambung sikit. lagi ya. Okey. Wah. So tuan, bila sudah diterima tu, ceritakan macam mana ini? Apa sebenarnya komando ni? Apa beza dia dengan askar-askar lain? Yalah, bila dia punya pengenalan komando ni, bila kita waktu pemilihan pun dia sudah tunjuk, bagi tahu komando begini Rambo. kan. Dia boleh masuk juga dalam Rambo juga. Dia sebab komando ni segala-gala Survival. boleh buat. Segala-gala dia boleh buat. Sylvester Stallone. Dia boleh bertumbuk. Sini mempertahankan diri ada tuan semua dia ajar. Silat, taekwondo, combat, boxing, semua dia. Jadi cuma kita ingin mencuburi dia ataupun tidak lah. Gitu. Tapi basic dia semua kena. Basic semua dah. Basic dia kena apply lah basic. Kena mahir at least lah. Untuk dia advance tu dia kena ada dia punya course dia lagi. Course dia. Jadi macam kami bila kami sudah tamat 6 bulan tu. Dia sebenarnya bila kita tamat 6 bulan tu, kita tak payah bergerak macam mula-mula kita masuk askar tu kan. Kita naik bas sendiri pergi Lokawi. Yang ini lepas 6 bulan ini kita tunggu di pusat tempat kita latihan tu. Ada kita punya senior datang jemput kita pula. Wah, dijemput. Ini special sikit lah sudah. Ini sudah lepas komando kan. Ada naik helikopter. Itu kemudian lagi. Panjang lagi cerita. Okey. Dia punya tu ini belum lagi yang dijemput ni belum masuk lagi ni. Belum komando lagi ni. Belum lagi. Baru mau pergi training. Dia baru mau lapor ini. Okey. Cuma kita tak tahulah yang unit lain tu kan. Tapi kami komando ni bila kami kena ambil mula-mula itu semua naik itu lori dia lah. Lori juga. Barang-barang naik tapi Limo lah. Limo askar lah. Apa dia panggil tu truck tuan? Ada nama khas ke tu? Dia panggil 3 tan ya. 3 tan. Yang lori yang besar tu pun panggil 3 tan. Itu pula panggilan dia. Itu familiar. Dia familiar tu 3 tan. Begitu orang tahulah, orang askar tahulah. Naik apa naik 3 tan? Kalau yang lori rendah sikit tu dia panggil lori sayur. Begitu. Lori sayur sama 3 tan. Wow. Stereotype. Begitu panggilan-panggilan. Panggil orang-orang askar tahulah. Kalau askar ni senang. Kamu naik apa? Naik lori sayur. Tapi bukan lori yang bawa sayur. Ya, faham. Dia punya kira panggilan lah. Panggilan dia. Nama manja lah. Teruskan tuan. Tadi lepas tu kami kena jemput naik 3 tan itu. Rupanya
bukan sepanjang sepanjang masa itu kita naik 3 tan pula. Dia berhenti sekejap. Yang kami ni semua turun. Ini kemana ni tuan? Perjalanan ni? Pergi tapi masa itu masih di Melaka kah di mana? Masih di Melaka lagi. Okey. Sebab kami tempat kami latihan 6 bulan itu di Melaka tu dengan camp komando tu dia tidak jauh. Oh okey. Dia dekat je, dia lebih kurang bersebelahan camp lah. Okey. Jadi sebab itu pun diorang jemput kami pakai 3 tan, lepas tu turun, lepas tu kami kena berlari. Berlari sampai pergi masuk camp komando. Berapa jauh mau lari? Dia itu lebih kurang mau dekat 10k jugalah. Ui. Jadi itu dengan barang-barang sekali. Itu dia barang tu dia dalam jarak 1 kilometer baru kita pikul dia barang. Begitu. Yang itu masih kosong lagi lah. Itu belum lagi belum lagi training komando. Baru mau melapor. baru melapor dia sudah 10k lari. baru dijemput. Wow. Baru jemput terus testing. Terus testing lah. Wow. Lepas tu kan bila kita masuk ke komando, dia macam lain pula bunyi dia. Kita dengar kiri kanan itu suara. Dia beritahu, lari. Ui. Ish. Kami pun iyalah kan kita 6 bulan dah kena begitu. Oi. Jangan senyum-senyum. Iyalah dia psycho habis. Psycho habis. Iyalah kita buat hati kering lah kan. Bon dah tahu ni. Lepas tu bila sampai di dulu ada satu tempat tapi kita melapor tu. Di macam siapa yang pergi 21 komando dia lapor di 21 komando. Siapa yang pergi 11 dia pergi 11 lah. I see. Dia ada dia punya pembahagian dia tu. Pembahagian dia. Jadi kami macam saya pun daripada kami nak pergi 21 komando lah. 21 komando. Well, nanti kita akan sambung cerita ni lebih berlanjut di part yang ketiga. Banyak aku cerita kan. We're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Of course, penaja kami adalah Kinamas Auto. Jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan dan ingin modifikasi kereta anda, dapatkan kereta anda, idaman anda yang murah-murah yang boleh kau tim, boleh bincang di Kinamas Auto Beaufort. Ya, kami pun ada 3 tan, tapi 3 tannya adalah civilian lah. Lori sayur pun ada. Tapi kami kurang lah lori sayur lah. Lori buah lah. Ya, jadi hubungi mereka di talian 016-803-2368. Ya. Dan hubungi mereka juga di Facebook, Instagram Kinamas Auto. Saya Raja Razi dari OK Let's Go Singapore. Korang sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah.